أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam penuh barakah dalam bulan yang barakah ini. Allah Azza wa Jalla himpunkan kita bersama-sama di dalam dewan ini, tak lain dan tak bukan untuk sama-sama kita membaca kalamullah. Mudah-mudahan hari demi hari kita mempelajari dan membacanya menjadikan kita orang yang mahir membaca Al-Quran. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, maka malaikat-malaikat yang mulia akan berdamping dengannya. Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta' fihi. Adapun orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia tergagap-gagap, berusaha keras menyampaikan bacaannya, menyampaikan hajatnya, maka kata baginda falahu ajran, bagi dia akan dapat dua keberuntungan ataupun dua ganjaran. So mudah-mudahan kita menjadi orang yang sabat dan orang yang tetap pendirian sampai kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kita cinta untuk membacakan kalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, tanpa kita buang masa, kita terus kepada pembacaan Iqra' kita dahulu. Suka saya nak mengulang untuk kita ulangkan urutan huruf hijaiyah sebelum kita masuk kepada Iqra' 6 kita. Kejap remote kat mana? Baik, sekarang saya sebutkan urutan huruf hijaiyah. Buka Iqra' 1 muka surat 32 supaya kita dapat manfaat daripada sebutannya. Kemudian baru kita masuk kepada Iqra' 6. Alif. 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 Ba. Ba. Ta. Ta. Tha. Tha. Jim. Jim. Ha. Ha. Kha. 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 Dal. Dal. Zal. Ra, ra, zai, sin, shin, sad, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Alhamdulillah. Jadi kita dah sebutkan bersama-sama urutan huruf hijaiyah. Saya berharap kita telah pun menghafal pembahagian 28 huruf ini, yang mana dia terpecah kepada huruf isti'la, iaitu huruf tebal, dan juga huruf nipis. Makanya sedikit ulangan sahaja. Huruf isti'la ada berapa huruf? Ada 7 huruf. So 7 huruf itu mesti dibaca dengan kadar tebal dan meninggi. Kha, sebut. Kha. Sad. Sad. Baik, kita sebut tanpa dengan baris lah. Kha. Kha. Sa. Sa. Da. Da. Ta. Za. Gha. Qa. So ada 7 huruf ini, bunyi dia mesti begitu. Kha, sa, da, ta, za, gha, qa. Dia kena terbaik. Selain daripada 7 huruf ni, kita baca dia nipis. Isti'la. Ba, ta, ataupun ba, ta, tha, ja, ha, ma. Lembut je semua. Yang selain daripada 7 huruf tu baca lembut. Kalau lawan kepada huruf yang lembut adalah huruf yang meninggi ataupun huruf yang tebal, ada 7 huruf. Baik. Sekarang kita buka pada Iqra' 6 tempat kita berhenti pada muka surat berapa?
19. Baik, hari ini kita masuk kepada Iqra' 6 muka surat 19. Makanya sikit lagi kita nak khatam. Lepas kita khatam daripada buku Iqra' ini, kita akan masuk kepada buku tajwid pula, dan dia akan perbincangannya lebih mendalam lah. Sebab tu saya harap sangat kita dapat kuasai Iqra' ini, dan antara pelajaran yang kita belajar pada malam ini adalah alamatil waqaf, iaitu tanda-tanda waqaf ataupun berhenti. Yang pertama, kita nampak mim kecil. Nampak dekat situ? Bulatkan dan tulis waqaf lazim. Waqaf lazim. Maksud dia apa? Menjadi kelaziman untuk ahlul qurra. Mereka yang membaca Al-Quran, kelazimannya mereka sampai pada mim kecil, mereka berhenti. Jelas tak? So mim kecil itu mesti waqaf. Tapi kalau ikutnya lazimnya mereka berhenti. Jim, jaiz. Huruf zai, bukan huruf sin. Jaiz. Bukan jaiz Selangor tu. Ni jaiz. Maksud dia apa? Harus. Apa maksud harus? Boleh waqaf, boleh teruskan. Option. Siapa nak berhenti, berhenti. Siapa nak sambung, sambung. Baik. Qaf lam ya ini namanya waqaf kafi. Waqaf kafi. Maksud kafi tu apa dia? Waqaf aula. Kalau kita berhenti, itu lebih diutamakan. Itu lebih diutamakan. Lam alif ini nama dia waqaf nahi. Nahi itu maksudnya larangan. Tolong jangan berhenti. Tidak boleh waqaf. Baik, titik 3 yang ada 2 ini namanya waqaf ta'anuq. Kena buat option. Kalau berhenti pada yang pertama, kena sambung yang kedua. Kalau tidak berhenti pada yang pertama, kena berhenti pada yang kedua. Dan namanya adalah ta'anuq, pilihan. Yang terakhir adalah wasal. Baca terus lebih baik. Kalau sampai dekat sod lam ya ini, yang lebih dipilih untuk sambung. Tapi kalau nafas tak sampai nak berhenti juga, dipersilakan untuk berhenti. Baik. Sekarang kita baca sama-sama. Fatawalla anhum. Waqaf apa nama dia? Lazim. Kelazimannya ahlul qura akan berhenti. So kita pun berhentilah. Sekali lagi. Fatawalla anhum. Yawma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. So dekat sini jim maksud dia apa? Jaiz. Jaiz maksudnya boleh berhenti, boleh sambung. Innahu hakimun alim. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Kat sini waqaf apa? Kafi. Apa maksudnya? Waqaf lebih utama. Afala tadhakkarun. Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. So dekat situ ada lam alif, makanya nama dia waqaf nahi, tak boleh berhenti. Zalikal kitabu la raib. Fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. So ta'anuq. Kenapa ta'anuq? Pilihan. Kenapa diletak pilihan? Sebab berhentilah dekat mana-mana antara dua titik tadi itu, maksudnya elok. Kalau kita berhenti dekat la raib, maksud dia pun cantik. Kalau kita berhenti dekat fihi pun maksud dia cantik. Maksud dia elok. Maksudnya apa kalau kita berhenti dekat raib? Itulah Al-Quran ataupun itulah kitab yang tidak ada keraguan. Kemudian kita sambung. Fihi hudal lil muttaqin. Padanya
adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Itu yang pertama. Kalau kita berhenti dekat fi, itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Kemudian kita sambung, hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Sebab tu ta'annuq, boleh pilih salah satu. Sebab bila berhenti, maksud jadi cantik. Watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun. So kita pilih untuk sambung sebab short lamia wasal. Tapi kalau nafas kita tak sampai, maka berhentilah. Maka dibenarkan untuk berhenti. Cuma sambung lebih utama daripada berhenti. Buka muka surat 11. Allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salam. Syahid dia dekat mana? Tayyibina yaqulun. Ada lam alif kecil dekat situ, makanya tak boleh berhenti. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam. Wa bi'sal mihad. Itu wajah yang pertama. Jim, jaiz, boleh berhenti, boleh sambung. Kita ambil wajah yang kedua pula. Thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Walaupun kita sambung, kita kena bagi baris dia. Jahannam wa bi'sal mihad. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه Saya melampau ni, saya buat min. Tapi saya nak semua orang bila berhenti jangan melampau macam saya, tapi bagi hak dia. Min. Jangan min. Kalau min saja salah. Falan yuqbala min. Kadang-kadang kita je yang tahu. Orang sebelah ni je dapat tahu, tapi yang belakang-belakang mungkin tak dengar. Pun kalau ada terkeluar sikit min pun dah betul. Boleh Hatta idza sawa baina as-sadafaini qala fukhu. Yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh. Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard. Wati wal ard. Dia kena terbaik, dia tak boleh ard. Tak betul. Kita ambil wal ard. Dia bukan wal ard. Wal ard. Dia kena gemuk. Baik. Buka muka surat belakang tadi, muka surat 19. Baca daripada atas fatawalla anhum sampai bawah sekali sahaja, kemudian kita akan sambung pada bacaan Al-Quran. 1, 2, 3.
فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. Sambung. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. Baik, ikhlas. Nampak beza tak? So, hari ni kita belajar ilmu penting sebenarnya, iaitu tanda-tanda berhenti. So, dekat mana yang sepatutnya berhenti, dekat mana sepatutnya sambung, dekat mana yang aula berhenti, dekat mana aula sama aula tu maksud apa? Utama. Mana yang lebih utama? So, kalau kita jumpa perkataan aula, maksud dia utama. Baik, tutup kita punya buku Iqra dan kita sambung pada bacaan Al-Quran Al-Karim. Kita sampai pada muka apa, Syahid? 52. 52 lagi? Innal ladzina yakfurun. Betul. Baik, sebagaimana biasa, tolong baca dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan. Mudah-mudahan kita mendapat bacaan yang benar sejurus Allah Azza wa Jal mengurniakan kebaikan yang tak terhingga buat kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulun وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ. Lambat sikit tak? بِغَيْرِ حَقٍّ. Dia kalau qaf tu dia tak ada sabdu, kita baca laju. Qul a'udzu birabbil falaq. Laju falaq. Tapi bila qaf tu ada sabdu, kita agak lewatkan sikit. Bi ghairi haqq. Wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Jaga dengung, mim mati bertemu ba. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Baik, kita dengar dua ayat ni je lah, insya-Allah. Pak Rahim, silakan dulu. Innal ladzina yakfurun. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq. Wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan. Wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist. Sekali lagi. Wa yaqtuluna alladhi. Wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Ulaika alladhina habitat
أولئك الذين هبطت أعمالهم habitat. أولئك الذين هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Barakallahu fiik Pak Rahim. Ni pesanan sajalah untuk Pak Rahim. Baca, maksudnya Pak Rahim boleh baca, barakallahu fiik. Tinggal lagi bila nafas tak sampai, lebih baik berhenti. Tadi ada beberapa tempat terpaksa curi nafas. So sebahagian kata curi nafas ni pun hukumnya tak boleh. Jadi kena berhati-hati. Kita bila baca Quran, bila nafas tak sampai saja, berhenti. Dan bila kita salah, tarik daripada awal kalimah. Contoh, fabashshirhum bi'adzabin alim. Kita salah dekat hum tu, jangan tarik hum saja. Hum bi'adzabin alim, tak boleh. Tarik daripada fa tadi tu. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Jelas? So gitu. Siapa-siapa pun bila baca Quran seorang-seorang dekat rumah ke, baca depan orang ke, talaki ke, bila salah, jangan tarik hujung kalimah, tarik awal kalimah. Fadal Mahathir. Mahathir betul? Barakallahu fiik. Bila tak nak. Bil qisti. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Barakallahu fiik. Boleh? Fadal adik. Terakhir. Wayaqa. Tambah qaf sikit. Tak bunyi tak? Wayaqa. Qa. Wayaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Tekan 2 harakat. Nabiyyina bighairi. Wayaqtulu. Dengung, fabashshirhum bi'adzabin alim. Hum, dengung. Bukan alim, alim. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Barakallahu fiik. Alhamdulillah kita dah selesai baca. Maka sekarang kita ambil manfaat daripada 2 ayat yang kita bacakan ini. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada kita, innal ladzina yakfuruna bi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang menderhakai tanda-tanda yang telah Allah Azza wa Jalla kurniakan ke atasnya. Dah turun Quran, dah turun mukjizat, tetap juga menderhakai urusan tersebut. Bukan itu sahaja, wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqq. Bahkan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Dan urusan ini berlaku kepada Bani Israel. Bani Israel dahulu, kalau para nabi mereka menyampaikan sesuatu wahyu daripada Allah Azza wa Jal dan wahyu tersebut tak kena dengan emosi mereka, maka mereka akan menuduh bukan-bukan kepada nabi tersebut. Dan kalau para nabi tersebut tetap juga bertegas, maka mereka suka hendak bunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala bagi tahu orang-orang yang menderhakai ataupun mengingkari ayat-ayat Allah Taala dan dia membunuh para nabi tanpa kebenaran. Wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas. Dan mereka membunuh orang-orang yang
ya'muruna bil qis, menyuruh kepada keadilan di kalangan para manusia. Hari ni kita tengok seorang daripada Mesir meninggalkan kita. Dr. Mursi rahimahullah taala, ghafarallahu lah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla ampunkan dosanya dan menjadikan taman kuburnya sebagai taman-taman syurga. Amin ya rabbal alamin. So kita tahu dakwahnya, seruannya adalah ke atas keadilan. Dan hari ini berlaku sebagaimana nyata dalam Al-Quran. Tuhan kata mereka membunuh orang yang menyeru ataupun menyuruh ke arah keadilan di kalangan manusia. Ada 3 kumpulan ini. Tuhan kata fabashshirhum bi'adzabin alim, sampaikan berita gembira kepada mereka bahawasanya mereka akan dikenakan azab yang pedih. Kalau kita biasa baca bashir, maksud bashir ni sampaikan berita gembira. Tapi kenapa Tuhan suruh sampai berita gembira dekat sini? Inilah dia i'jazul Quran, antara mukjizat Al-Quran dan juga antara kelebihan Al-Quran. Tuhan juga menggunakan uslub, istilahnya macam perli. Kalian senang-senang bunuh nabi-nabi aku. Kalian senang-senang bunuh orang-orang yang ajak kepada keadilan. Kalian senang-senang ingkar terhadap ayat-ayat aku. Nah, sabar. Sebentar lagi aku sampaikan kepada kalian azab yang pedih. Seolah-olahnya Tuhan perlilah. So kita kalau tak nak diperli oleh Allah Azza wa Jal, jangan lakukan 3 hal inilah. Ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia amalannya, baik urusan dunia, baik dekat akhirat. Kita dah tahu dah, orang-orang kafir ada tak yang dermawan? Ada, ramai. Nak lagi di hujung-hujung zaman, akhir-akhir zaman ni lagi ramai orang-orang non-Muslim yang dermawan. Sampai-sampai ada di kalangan kita yang dapat berita, dia tahu kita nak bina masjid, dia pula bagi sedekah. Dia tahu kita panggil non-Muslim untuk baiki kipas, baiki aircon dan sebagainya, mereka sekadar ambil upah sahaja dan tak ambil untung. Sampai tara tu. Tapi nak bagi tahu, dalam ayat ini Tuhan kata habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Sia-sia amalan tersebut dekat dunia, sia-sia amalan tersebut dekat akhirat. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Mereka menjelang hari kiamat akan bawa berguni-guni amal-amal soleh mereka. Siapa mereka tu? Kafir. Faj'alnahu haba'an mansura. Maka kami akan jadikan amalan-amalan tadi, sedekah, berkata baik, singkir gangguan di jalanan, tolong orang lintas jalan, semua kebaikan itu di hadapan Allah Ta'ala nanti Tuhan akan jadikan tak ubah seperti debu yang berterbangan. So kita sangat-sangat takut. Amal-amal kita yang kita persembahkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala hari ini, menjelang kiamat Tuhan jadi tak ubah seperti debu yang berterbangan. So kalau kita tak nak hal tersebut berlaku, kena selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Kena selalu berdoa dengan urusan tersebut, harapannya sampai kita mati, kita ada sabat. Sampai kita mati, kita berada di atas landasan yang betul. Wa ma lahum min nasirin. Dan yang terakhir Tuhan kata mereka tak akan beroleh penolong. Hari ini kadang-kadang kita boleh berjalan dengan keadaan berkepak. Apa maksud berkepak? Macam seolah-olah berlagak. Disebabkan ada orang-orang yang kita bajet boleh tolong kalau kita susah. Kalau kita tak ada duit, kita boleh one call sahaja ada orang boleh transfer duit. Menjelang hari kiamat nak minta tolong siapa? Tak boleh. Sebab tu kalau kita cek dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jalla selalu sebut kepada kita, menjelang hari kiamat seorang teman tak akan mampu minta tolong kepada teman baik dan teman karibnya. Dulu atas muka bumi bukan main lagi, dia lah best friend saya ustaz, dia ni lah kawan baik saya ustaz. Tapi menjelang hari kiamat, kawan baik pun tak mampu nak bagi pertolongan lagi. Baiklah macam mana sekalipun, tak boleh ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, so itu 2 ayat yang kita bacakan tadi. Saya suka nak dengar ramai-ramai baca 2 ayat terakhir ini bersama-sama. 1, 2, 3. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Baik, saya baca seorang-seorang. الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Yang baik datang kepada Allah Azza wa Jal, yang lemah datang daripada diri saya dalam menyampaikan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Tuhan satukan kita dalam Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.